kita tidak halang untuk ibadat. Yang kita tekankan di sini ialah cara pelaksanaannya. Sembahyang, hatta sembahyang jemaah pun dibenarkan, iaitu di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Takkanlah anak lapang, suami ada, isteri ada, ibu ada, bapa seorang-seorang duduk jauh sembahyang seorang-seorang. Sembahyang jemaah lah. Mereka pun tahu keadaan keluarga masing-masing, dan kalau boleh adalah jarak-jarak sikit. Ini dibenarkan. Cuma yang kita kata kita jaganya sekarang ialah konsep sembahyang berjemaah beramai-ramai, yang jumlahnya cukup besar, yang mungkin membawa kepada tersebarnya semula wabak yang akan menatijahkan perkara ini tidak berkeselesaian dan mungkin akan mengambil tempoh yang lama. Jadi kita kena beza antara solat tarawih berjemaah di rumah, itu tak ada masalah di tempat kediaman masing-masing. Cuma untuk membentuk dalam skala yang besar di tempat-tempat terbuka awam, yang kita kata seperti di masjid, di surau, memang tidak diadakan seperti begitu. Jadi untuk itu saya dengan rendah hati mohon kepada rakyat Malaysia supaya patuhlah apa yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dan yang kedua yang saya nak sangat, tuan-tuan doalah kepada Allah, mudah-mudahan wabak ini selesai dan kita rindukan masjid dan surau boleh beroperasi seperti sedia kala jika sekiranya kita berada dalam keadaan keselamatan daripada wabak ini. Isu yang kedua berkenaan dengan kaitan antara menjaga agama dan juga menjaga jiwa. Kami nyatakan bahawa menjaga agama ini memang penting dan patut. Kita kena sembahyang, kita kena puasa, kita kena haji, kita kena ibadat. Tetapi di sana ada satu bab yang dinamakan syarak. Syarak ini hendaklah dipenuhi dulu. Saya beri contoh. Kita kena sembahyang berdiri, sembahyang fardu, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak kena berdiri. Tapi kerana kita sakit, tak boleh bangun, dek kerana kita gauk ke, atau adalah penyakit menyebabkan kita mampu duduk, maka kita duduk. Tapi sembahyang tetap sembahyang, duduk pun tak boleh. Mungkin kerana pening sangat, kita perlu berbaring, kita sembahyang cara berbaring. Ini dijawab dalam hadis Imran bin Husain, salli qa'imah fa illam tastati' fa qa'ida fa illam tastati' fa ala jambik. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kamu sembahyanglah dalam keadaan berdiri, tapi kalau tak mampu duduk, kalau tak mampu atas lambung rusuk kamu. Artinya syarat asas sembahyang berdiri, tapi oleh kerana berlaku seperti ini dibolehkan. Sama juga seperti haji. Kita tak pernah pergi ke Mekah buat haji dan kita cukup syarat, tapi tiba-tiba tidak ada istita'ah, kemampuan di situ, perjalanan tak aman, wabak begitu banyak berlaku. Maka Allah sendiri sebut, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah menjadi kewajipan kepada manusia menunaikan haji bagi mereka yang ada sabil, yang ada kemampuan, yang cukup syarat-syaratnya. Bila kita tengok macam itu, maka sifat agama Allah ini adalah mudah. Dia tidak membebankan dan tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklifkan kepada seseorang melainkan dalam ruang lingkup kemampuan dia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan bagi kamu pada agama itu kesukaran. Ada alternatifnya. Yang penting kita laksanakan mengikut dalam kadar yang telah dinyatakan.
Maknanya kalau kita faham macam itu, bukanlah kita tidak disuruh semayang, jangan puasa, tidak. Tapi kita alihkan sembahyang berjemaah itu daripada masjid ke rumah kita. Jadi dengan suasana seperti ini, saya lihat bukan semata-mata di sini, tapi Syekhul Azhar sendiri dengan lajnah ulama-ulama besar Azhar dalam seminggu lepas telah mengeluarkan satu deklarasi atau resolusi yang menyatakan bahawa himpunan ramai-ramai, khususnya di masjid, di surau atau di musalla atau di tempat solat, dalam situasi COVID ini tidak dibenarkan. Siapa yang memahami cara yang lain, maka sebenarnya ia tidak menepati ruh syariah sendiri yang sebenarnya menjaga nyawa dan juga menjaga kehidupan manusia agar berlaku keselamatan dan kebaikan.